Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung subjek matematik. Okey. Ada beberapa tajuk yang awak kena kena masuklah hari ni. Okey, ada 1 2 3 4 5 6. Okey, insya-Allah. Tajuk pelajaran, tajuk yang pertama, selesai masalah darab dan bahagi, kenal analogi, pecahan wajar, pecahan setara, pecahan bentuk termudah, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey. Tajuk ni semua sikit-sikit. Jadi Ustazah gabungkannya supaya awak boleh boleh lagi cepatlah insya-Allah untuk kita habiskan silibus. Okey, insya-Allah. Okey, kita masuk tajuk selesai masalah, buka buku teks muka surat 75. Okey. Selesai masalah ni macam sebelum ni juga. Cuma bezanya adalah ia tajuk darab. Okey. So kita tengok ladang dia bagi satu rajah. Ladang BT 1670 berapa jarjit 3 kali. Bermaksud bilangan pokok berapa BT ada 1670. Kan dia bagi. Berapa BT 1670, berapa jarjit 3 kali. Perkataan kali tu menunjukkan kita nak tahu berapa jumlahnya. Kita berapa kali 3 kali tu kita nak tahu berapa kan. Jadi kita kena sifir. Kita kena ada selesai masalah tu tajuk ni adalah maksudnya 3 kali. 3 kali tu 3 darab 1670. So daripada situ bolehlah buat bentuk lazim 1670 darab dengan 3. So 0 darab 3 0, 7 darab 3 21. Buat sifir kat tepi. 6 darab 3 18, 19 20. Tak ada kosong di bawah, 2 di atas. 1 darab 3 3 4 5. So jumlah bagi jarjit punya ladang bilangan pokok adalah 5010. Sini berapa jarjit punya. So 3 kali kan. Bila 3 kali maksudnya 3 darab bitin punya lah. Okey, itu contoh tajuk selesai masalah mengikut situasi harian lah. Contoh nombor 3 tu. Hajar memasukkan 96 bungkus dodol. Okey. Ke dalam 4 buah bekas. Ada 4 buah bekas. So dalam satu bekas ada 96. Bukan. 96 tu keseluruhannya. Dia nak masuk ke dalam sama banyak. Perkataan sama banyak tu adalah menunjukkan dia sedang membahagikan ke dalam 4 buah bekas. Tu nampak perkataan sama banyak, kita tahu dia adalah sifir bahagi. So 96 bahagi dengan 4. Buatlah bentuk lazim bagi-bahagi. 96 duduk dalam, 4 duduk luar. Bermaksud ia adalah sifir 4. 1 4 4 2 4 lah 8. So ambil 8. 2 darab 4 8. Okey, 8 tolak 9 tolak 8 tinggal 1 16. 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16. So 16. So bawah dia kosong lah, titik-titik. So jawapan dia adalah 24. Bermaksud dalam satu bekas ada 24 bilangan. Okey. 24 dodol. Okey, alhamdulillah. Untuk selesai masalah darab bahagi, awak boleh buat latihan. Ni, buku aktiviti muka surat 47. Ibu Shirley telah menjahit 1620 biji butang. Contoh kita bagi satu je lah. Maksud dia menjahit 9 biji butang pada sehelai kemeja. Bermaksud sehelai kemeja dia 9 biji butang. Jadi berapa helai kemeja yang dijahit daripada 1620? Kalau sehelai 9 biji, so berapa helai kemeja dia dapat daripada 1626? Jadi dekat situ kita kena faham, bila kita nak tahu berapa, kita kena sifir bahagi. Baru kita tahu berapa helai baju yang boleh dapat dengan 1620. So bahagi. Okey, awak bahagikanlah. Buat bentuk lazim. Buat sini. Saya bagi gambaran sahaja macam mana nak faham tajuk selesai masalah ni. So buat dalam bentuk lazim. Dapatkan jawapan.
Okey, contoh bawah. Kakak Siu Fei membuat 385 biji koci. 385 biji koci. Dia memasukkan 10 biji kuih koci ke dalam satu bekas. Dalam satu bekas ada 10 biji. Berapa bekaskah kuih koci yang didapatinya? Jadi, berapa? Berapa bijikah baki yang koci yang tinggal? Bila perkataan baki, kita dah confirm dah. Kita tahu dia adalah sifir bahagi. Bukan sifir, maksud operasi bahagi. Jadi 385 bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10. So dia dapat berapa? Nanti awak buat latihan ni, buat bentuk lazim bahagi. Dapatkan sifir 10 ni. Okey? Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya. Tengok tajuk muka surat 50, buku latihan. Kita terus kepada kenal anu lagi. Zali menjual 4 kotak jus anggur. 4 kotak jus anggur. Satu kotak berisi beberapa. Nampak? Perkataan beberapa tu menunjukkan anu ataupun unknown. Bahasa Inggeris dia unknown. Kita tak tahu. Unknown tu adalah nilai yang kita tidak ketahui. Jadi, dia nak tulis apa dekat sini ni? Dia kena tulis beberapa botol jus anggur. Tulis beberapa. Tulis dekat sini. Yang ni tulis dekat sini. Beberapa. Tulislah sampai sana. Beberapa botol jus anggur. Jumlah jus anggur yang dijual ialah 96 botol. So macam mana nak tulis ayat matematik dia? 4 kotak jus anggur, satu kotak berisi beberapa. Beberapa tu kita nak tahu dia di dalam satu kotak tu ada berapa. So dia adalah operasi darab. So satu kotak dia ada 4 kotak. So didarab dengan beberapa botol jus anggur. Beberapa tu kita letaklah huruf P lah. Kita letak huruf P. Kita tak tahu huruf berapa nilai. So kita letak huruf. Kita letak huruf apa-apa. So sama dengan 96. So ini dia punya ayat matematik. Okey, yang bawah ni pun samalah. Satu plastik berisi beberapa brokoli. Inilah unknown dia. Inilah unknown dia, beberapa brokoli. Tulis dekat sini. Tulis dekat sini. Beberapa brokoli. Tulis sini. Lepas tu ada 7 plastik berisi brokoli. Semuanya ada 84 brokoli. Bermaksud huruf P satu plastik ada 7. So dah darab dengan 7. Sama dengan semua brokoli adalah 84. Semua. Perkataan semua tu macam tadi lah. Jumlah. Perkataan jumlah menunjukkan sifir darab. Perkataan semuanya adalah bermaksud sifir operasi darab. Kalau ada baki bermaksud operasi bahagilah. Okey, kena faham macam tu. Okey, kita masuk tajuk yang baru. Tajuk ketiga iaitu pecahan wajah. Okey, pecahan lah. Yang pertama pecahan wajah. Tengok buku awak, buku teks. Okey, apa itu pecahan wajah? Pecahan wajah ini ialah pecahan ni dia ada atas, dia ada bawah. Okey, dipanggil yang atas ni dia panggil pengangka. Ni, pengangka. Dan yang bawah ni dia panggil penyebut. Penyebut. Tapi macam apa itu pecahan wajah? Pecahan wajah ini ialah ni. Pengangka di atas mestilah lebih kecil daripada penyebut yang di bawah. Atas pengangka lebih kecil daripada penyebut yang di bawah. Ni. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Contoh 3/4 lah. Nombor 3 lebih kecil daripada 4. Bermaksud pengangka ni nombor 3. Penyebut ni nombor 4. So pengangka lebih kecil daripada penyebut. 3 lebih kecil daripada 4. 3/4. Ia adalah pecahan wajah. Pecahan wajah. Okey. Kita tengok. Kita try latihan muka surat 53. Tengok. Padanan pecahan bahagian kelabu dengan perkataan dan angka.
Dia tengok, dia nak yang kelabu je. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada berapa semua ni? 5, 6, 7, 8. So, 5 daripada 5 per 8. Mana 5 per 8? Ejaan dia 5 per 8 ni. 5 per 8. So, macam ni lah. 5 per 8. Macam mana dia punya pecahan dalam bentuk nombor? Ini dalam bentuk perkataan. 5 per 8. Dalam bentuk nombor, 5 per 8. So, ini. Okey, yang lain cuba buat. Yang ni, contoh satu lagi. 1 yang kelabu. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daripada keseluruhannya. Ada 7. 6 per 7. Mana? 6. Mana 6? Ni ejaan dia 6 per 7. So, garis kat dia. Per 7. 6 per 7. 6. Nombor 6 per nombor 7. Tu pecahan. Okey, contoh kat sini yang lain awak buat. Tandakan right pada pecahan yang bahagian kelabu. 2 per 1. Mana 1? 2 per 1. Betul ke ni? 2 per 1. Ke 1 per 2. Ini. Daripada 1, 2 ni, yang mana 1? 2 per 1 ke 1 per 2? Kelabu 1, daripada 1 ada 2. So, 1 per 2. Ni, 1, 2, 3. 3 daripada 4 bintang. 3 per 4 lah. Yang lain cuba buat. Okey. Seterusnya, pecahan setara. Pecahan setara ialah, tengok muka surat 83. Pecahan setara ialah dua pecahan yang berbeza. Nombor dia berbeza, tetapi sama nilainya. Sama nilai. Contohnya, 1 per 2 setara dengan 2 per 4. Macam mana nak setara dengan 2 per 4? Macam mana kita nak tahu 1 per 2 setara dengan 2 per 4? Apabila 1 per 2 kita darab dengan 2, bawah pun darab dengan 2, dia dapat 2 per 4. So, sebab itulah dia setara. Bila dia didarabkan. Bila dia didarabkan, dia dapat setara dengan nilainya. Tapi boleh jadi juga contoh nombor 2 kat bawah ni. 2 per 10 setara dengan 1 per 5. Jadi bermaksud 2 per 10 tu boleh juga dibahagikan. Bila dibahagikan dengan sifir apa-apalah. Contoh sifir 2 pun boleh. Contoh sifir 2. Bila dibahagi dengan sifir 2, dia dapat berapa? 1 per 5. So, 1 per 5. Bahagi dengan 2 lah. Sebab nombor yang atas kecil. Dia boleh bahagi dengan 2 je. So, bila dibahagi kecilkan, bila dibahagikan, dia dapat 1 per 5. Sebab itulah dia darab pecahan setara ni boleh didarabkan, dia boleh dibahagikan. Contoh kat sini. 1 per 6 dengan 1 per 6. Setara dengan 1 per 3. Macam mana boleh dapat macam tu? Yang ni bawah penyebut lebih besar daripada 3. Dia bukan tengok penyebut tu yang lebih besar bermaksud dia besar. Tak. Dia bukan melihat kepada penyebut besar, dia bermaksud dia besar. Bukan. Dia tak bermaksud sebegitu. Dia kena tahu nilai dia, kenapa dia boleh jadi sama. Sebab bila 3 ni, 1 per 3 ni, bila dia bila dia didarab dengan 2, 2 didarab dengan 2, 1 per 3 apabila dia darab dengan 2, kedua-dua atas bawah, dia akan dapat 2 per 6. So, 2 per 6 kat sini bersamaan dengan 2 per 6 apabila dipecahkan. 1 per 6, 1 per 6. So, sama dengan 2 per 6. Sebab itulah 1 per 3 apabila didarabkan disetara dengan 2 per 6. Macam tu. Okey. Tu untuk setara. Okey, kita tengok latihan. Contoh sini. Satu bulatan ada 2 pecahan. So, dia punya yang hitam tu 1 daripada 2. So, 1 per 2. Setara dengan ada 1 bulatan tapi dibahagikan kepada 4. So, 2. Ada 2 yang
2 yang dia kelabu daripada 4. So itulah yang setaranya. Bermaksud satu bulatan yang sama, tetapi ada yang dipecahkan 2, ada yang dipecahkan 4. Jadi apabila 1/2 dia bersamaan dengan, apabila kita darab dengan 2, macam tadilah, kita didarab dengan 2, yang sebelah 2/4, bawah dia 4. So sama juga sini, ada 2 daripada 3. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada dia ada 9. Keseluruhan dia 9. Tapi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So setara. Macam mana boleh jadi setara? Sebab bila dia didarab dengan 2, apabila didarab dengan 3. Ni bila didarab 2, dia tak dapat 9 lah. Didarab dengan 3 baru dia dapat. Bermaksud sifar 2 atau sifar 3 dia boleh jadi. Dapat 9. Sini pun cuba buat lah. Okey, sebelah ni 3 darab 2. Isikan je lah. 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. So dia setara. 3/5 setara dengan 6/10. 1 darab 2. Macam mana boleh dapat sini? Macam mana nak buat? 2 darab berapa? Darab 4. Dapat 8. 2 darab 4 dapat 8. Bermaksud atas pun kena darab dengan 4. Sebelah ni kalau 1 darab 4 dapat 4 lah. So 1/2 juga setara dengan 4/8. So sifar ni dia tak kisah apa-apa. Contoh dekat sini pula, F. 2 darab berapa? Dapat 6. 2 darab 3 kan. So bawah pun mesti darab dengan 3. So berapa darab 3 dapat 9? 3 darab 3 lah. So macam tu. 2/3 setara dengan 6/9. Yang bawah ni, warnakan pecahan setara dengan warna yang sama. 2 darab 3. 2/3 dia sama dengan 6/9. So 2/6 yang mana setara dengan nombor dia punya ni. So 2/6 dengan berapa? Bila didarab, bila dibahagi pun boleh. Bahagi dengan 2 bahagi. Dia setara ni, dia boleh bahagi, dia boleh darab. So bila dibahagi 1/3. So bermaksud dia sama dengan ni. Awak nak garis pun boleh. Kalau tak warna, garis pun boleh. Contoh 1/2. 1/2 didarab dengan berapa? 1/2 darab dengan 2 contoh. 1/2 darab dengan 2. Atas 2, bawah 2. 2 darab 2, 4. So dia akan sama dengan ni. Buatlah macam tu. Okey. Dia boleh darab, dia boleh bahagi untuk pecahan setara. Cuba guna sifar 2, 3, 4. Pulanglah untuk dapatkan pecahan setara. Okey. Pecahan bentuk termudah. Okey, apa itu maksud bentuk termudah? Bentuk termudah ini apabila kita nak termudah tu bermaksud kita nak kecilkan nombor pecahan. Kita nak kecilkan pecahan tu. Daripada nombor tu kita cari nombor yang paling kecil. Maksudnya dia tak boleh dibahagikan dah. Contoh kat sini, atas ni nombor 1. 2/4 sama nilai dengan 1/2. Yang manakah pecahan bentuk termudah? Mestilah yang termudah tu adalah 1/2 yang paling kecil. So macam mana dia boleh dapat 1/2? Bila dibahagikan dengan 2, 2/4 tu bahagi dengan 2 atas 2. Dia akan dapat 1/2. So 1/2 ialah pecahan bentuk termudah bagi 2/4. Maksudnya 2/4 tu bila bahagi dengan 2, ni bahagi dengan 2 juga. Bahagi dengan 2, dia akan dapat 1/2. Tu termudah dia adalah 1/2 bagi 2/4. Okey, nyatakan 3/9 dalam pecahan bentuk termudah. 3/9 kita cari sifar yang dia boleh kecilkan lagi. Kalau kita tengok atas ni sifar 3 lah kan. Sebab dia boleh bahagi dengan 3 je, boleh jadi kecil. So dia bahagi dengan 3. Atas bawah kena bahagi 3. Jadi 1/3. So yang 1/3 adalah pecahan bentuk termudah bagi pecahan bentuk termudah bagi pecahan bentuk termudah bagi 1/3
1/3. 3/9. Bermaksud 3/9 dalam pecahan bentuk termudah ialah 1/3. So 1/3 ni kecil daripada ni. Kita kecilkan dia, maksud dia adalah pecahan bentuk termudah. Okey, permudahkan 4/8. 4/8, cari sifir apa yang boleh kecilkan. Sifir, kita tengok sifir yang atas tu lah. Ini 8. Kalau sifir atas, kita bahagikanlah dengan sifir nak kecilkan. Kita bahagi dengan sifir 4. Kalau dua-dua boleh dibahagikan dengan sifir 4. 4 bahagi 4 dapat 1. 8 bahagi 4 dapat 2. So, sebab 8 pun boleh dibahagi dengan 4. So, itulah pecahan bentuk termudah dia. Okey. So, letihan dia 2/4. Kalau ikut gambar ni jadi 1/2. Mudah je. Ni 1, 2, 3. 3 daripada 4. Sebenarnya apabila dibahagi dengan 2, dia boleh dapat juga. Ni kira lah daripada ni 3/9 dia dapat tinggal jadi 1/3. Macam tu. So yang lain ni samalah. 6 bahagi 2 3. 8 bahagi 2 4. Itulah bentuk pecahan termudah dia. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, satu lagi. Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, pecahan tak wajar dan nombor bercampur ni. Okey, pecahan tak wajar, apabila pecahan wajar tadi atas kecil daripada bawah. Sekarang tak wajar yang atas besar daripada yang bawah. Maksud yang atas besar daripada yang bawah. Maksudnya pengangka lebih besar daripada penyebut. Tapi nombor bercampur pula dia bercampur antara nombor bulat dan pecahan wajar. Wajar ni atas kecil daripada bawah lah. So dia bercampur. Dia dua-dua. Dia ada dua-dua. Dia berapat kat dua-dua. Itu nombor bercampur. Bermaksud 1/4 ialah nombor bercampur. 1 ialah nombor bulat. 1/4 ialah pecahan wajar. Okey. Pecahan tak wajar. Buat latihan. Mana satu pecahan tak wajar? 1/4/6. Pecahan wajar ke nombor bercampur? Nombor bercampur lah. Sebab dia ada nombor bulat, dia ada pecahan wajar. 17/8. Lebih besar daripada bawah. Bermaksud dia pecahan tak wajar. Buatlah latihan dia. Okey, nombor bercampur dan pecahan tak wajar bagi gambar rajah. Macam mana kita nak kira ni? Ni 1. Dia kira 1 bulatan ni 1 lah. 1 ada bahagian dia 4. So 1/4. Okey, dia bersamaan dengan ada 1 ni bila dibahagikan dengan 4 dia ada 4, betul? 4 tambah 1 dia jadi 5 daripada berapa? 5 daripada 5 daripada pecahan penyebut ni tetap sama. 5 daripada 4. Sama juga kat sini. 1, 2, 3. Dia kira 3. Ni pecahan tak 3 tambah 2 jadi 5 daripada 1 ni ada 3. 5 daripada 3. So bermaksud dia adalah 1, 2 daripada 3. Macam tu. Penyebut dia mesti sama. Walaupun dia macam tu. Okey. Cuba buat latihan. Okey, jadi perbezaan dia adalah pecahan wajar pengangka lebih kecil daripada penyebut. Atas lebih kecil daripada bawah. Okey, pecahan setara, dua pecahan yang berbeza tetapi sama nilai. So, bila dibahagikan ataupun didarabkan, dia boleh dapat lebih kecil ataupun dia boleh dapat yang lebih besar tapi dia setara, dia sama nilainya. Okey, pecahan termudah mengecilkan pecahan dengan dibahagikan dengan sifir. Maksudnya pecahan termudah tu pecahan tu mesti yang paling kecil. Kecil lah, paling kecil. Bahagikan, mesti dibahagikan. Okey, pecahan tak wajar pengangka lebih besar daripada penyebut. Atas lebih besar daripada bawah. Dan nombor bercampur ialah nombor bulat yang digabungkan dengan pecahan wajar. Ni nombor bulat, ni pecahan wajar. Jadi itulah perbezaannya. Boleh banyakkan latihan untuk lebih
jelas lah, insyaAllah. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.